الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك واشرح علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pada malam ni dapat sama-sama kita berjemaah maghrib, dapat beriktikaf di rumah Allah taala ni dan melakukan pelbagai ketaatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita berterusan sehinggalah ke akhir hayat kita. InsyaAllah malam ni kita akan mula dan menyambung kitab kita, iaitu kitab Abrul Athir Tafsir Al-Quran, yang dulu pernah keluar dalam radio lah rasanya dulu, iaitu Ustaz Ahmad Sun Haji bin Muhammad. Dulu zaman dululah. Dulu tak ada lagi, sebelum Ustaz Zahazan lagi, lama dulu, masa tu saya berkecil lagi kan. Jadi insyaAllah kita dah pun mula sedikit, dan hari ni insyaAllah kita akan mula iaitu juzuk yang ke-30. Juzuk yang ke-30 kita akan mula daripada juzuk Amma ini, iaitu surah An-Naba. Hari ni insyaAllah kita akan mula dengan beberapa ayat awal daripada surah ini. Jadi saya akan bacakan dulu 5 ayat lah. Yang pertama saya akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengenai apakah yang mereka saling tanya-menanyai, mengenai berita yang agung yang mereka perselisihkan mengenainya. Tidak sekali-kali mereka bakal mengetahuinya, kemudian tidak sekali-kali mereka bakal mengetahuinya. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ayat ini ialah berkaitan dengan An-Naba, iaitu berita. Dan bila disebut An-Naba ini, dia menggambarkan berita ini satu berita yang begitu penting, yang tidak pernah didengari oleh orang-orang Arab, khususnya orang Arab jahiliyah. Dia tak pernah dengar pun. Sebab itulah dimulakan amma yatasaalun, mengenai apakah yang mereka saling tanya-menanyai. Kita tahu bahawa penduduk Makkah itu, atau bangunan Kaabah itu sendiri dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail. Dan kita kata syariat yang diguna pakailah syariat Islam dengan kaifiat dan amalan yang bersesuaian pada ketika itu. Sebab itu kita lihat ketika Nabi SAW berada di Mekah itu, orang Arab jahiliah ni dah menunaikan haji dah. Mereka buat haji. Ada amalan-amalan yang mereka lakukan, yang amalan itu adalah amalan yang asalnya diturunkan daripada Nabi Allah Ibrahim AS dan anaknya Ismail. Bahkan tidak mustahil mereka juga mengerjakan salat. Jadi maknanya pada asalnya mereka ini telah pun keturunan mereka telah beramal dengan syariat yang dibawa ataupun syariat yang turun daripada langit. Sebab itulah ada yang menyebut, ahli sejarah menyebut agama mereka pada di antara kelompok yang ada di Makkah itu ialah yang berpegang dengan agama Hanif. Bukan nama dia. Hanif ini merujuk kepada agama yang bersih, yang suci, iaitu syariat yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Tapi tidak mereka kemukakan contoh-contoh siapa dia, tapi disebut begitu. Ini terbukti kalau kita tengok hujah bagaimana Abdul Muttalib, ketika Abdul Muttalib berhujah dengan Abrahah, kan? Bila Abrahah datang dan tenteranya pergi masuk dalam kota Mekah sekitar itu dan merampas unta milik Abdul Muttalib, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila dia rampas, maka akhirnya Abdul Muttalib pun pergi turut. Dia pergi turut berjumpa dengan Abraha. Memang niat Abraha ni, dia nak ambil, dia nak tarik supaya datang kat dia. Jadi dia cari harta yang dimiliki oleh orang yang dimuliakan oleh penduduk Mekah, iaitu tak lain tak bukan Abdul Muttalib. Jadi akhirnya Abdul Muttalib pergi jumpa dengan dia. Dan bila Abdul Muttalib minta kembali unta dia, lalu Abraha memperlekehkan Abdul Muttalib. Dia kata, aku ingat kamu datang ini untuk mempertahankan Kaabah, tapi sebaliknya kamu datang ni kamu nak ambil unta kamu, kan? Kita tengok Abdul Muttalib menjawab, dia kata, adapun unta yang kamu rampas itu milik aku yang punya. Adapun Kaabah yang kamu ingin runtuhkan itu ada yang mempunyainya, dia lah yang akan menjaga. Maknanya nak tunjuk di sini bahawa mereka sudah ada satu keyakinan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu Allah akan jaga Kaabah itu, dan itulah yang terbukti sehingga Abraha akhirnya kita kata dimusnahkan, yang kita baca dalam surah Al-Fil, kan. Jadi maknanya di sini mereka sudah ada kepercayaan itu, tapi lama kelamaan akhirnya kita tahu bila manusia ni makin lama makin jauh daripada syariat, akhirnya mereka semakin menyeleweng. Sehingga Nabi SAW menggambarkan, satu hari Nabi sebut, aku diperlihatkan Umar bin Lahi sedang mengusung tali perutnya dalam neraka. Sahabat-sahabat tak kenal siapa dia orang ni. Lalu Nabi pun menjelaskan bahawa Umar bin Lahi inilah orang yang pertama yang membawa berhala ke Makkah. Dia orang yang mula-mula bawa berhala. Maknanya memang dulu tak ada berhala pun, tapi dia yang bawa, dengan sebab dia ni seorang peniaga, dia pergi ke Syam. Bila pergi ke Syam, di sana dia tengok ada sebahagian penduduk Syam ni mereka ada berhala masing-masing, kan. Dan dia pun pelik, ni apa benda ni? Lalu mereka beritahu, inilah Tuhan kami. Kami bawa dan kami gunakan untuk apa-apa, termasuklah bila pergi perang kami bawa, dan bila ada musim kemarau maka kami akan minta daripada Tuhan kami untuk turunkan hujan. Dia kata kebetulan pula Mekah ni kemarau, kan, kemarau. Jadi akhirnya mereka pun putuskan, kalau begitu elok aku bawa balik satu. Jadi dia yang mula bawa, dan daripada satu itu akhirnya bercambahlah berhala-berhala yang memenuhi sekeliling Kaabah itu. Bahkan dalam Kaabah pun ada, sehingga disebut oleh Imam Bukhari ada jumlahnya tidak kurang daripada 360 buah berhala. Bayangkan. Jadi asalnya agama itu adalah agama samawi, syariat yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail, tapi diselewengkan. Lalu Allah bangkitkan Rasul yang kemudian, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi balik di sini, bila mereka mendengar tentang Islam, tentang Rasul yang terakhir ini, bahkan mereka memang kenal Nabi Muhammad SAW, tapi ada benda yang mereka tertanya-tanya. Apa dia? An-Naba, iaitu satu berita yang besar. Apa dia berita besar itu? Iaitu besar ini ialah berkaitan dengan akhirat. Maknanya oleh kerana kesesatan mereka yang melampau, mereka dah tak bincang, tak ada pun tahu langsung tentang hari akhirat ni. Yalah, duk main dengan berhala, kan. Dia ingat dunia ni selesai begitu je, habis di dunia, habislah. Baik itu dia tengok orang-orang bukan Islam, mereka puluh sungguh di dunia ni dengan melakukan pelbagai cara untuk mendapat habuan dia. Tak kira halal dengan haram, dia tak kira dah, sebab dia kira dekat dunia ni, inilah peluang yang kita nak gunakan semaksima yang mungkin. Tu dia. Ambil semua, tak kira lah halal ke haram ke, tipu ke, apa ke, seleweng ke, khianat ke, ambil semua. Tu dia. Tetapi Allah mengajar kita tentang adanya satu kehidupan yang lain, iaitu kehidupan akhirat. Inilah An-Naba. Bila mereka dengar tentang berita tu, dari timbul perbincangan di kalangan mereka. Dia tak suka pada Islam ni, tapi dia dalam keadaan tu dia pun nak tahu juga apa benda berita-berita yang ataupun yang disampaikan oleh Nabi ini, yang mereka katakan sebagai satu agama yang baru yang menentang dengan apa yang mereka pegang. Jadi sebab itu mereka saling tanya-bertanya, apa lagi kamu dengar, apa lagi kamu dengar. Inilah disebut sebagai An-Naba. Itu dia. Dan tujuan mereka tak lain tak bukan kerana mereka nak mengkaji, nak menilai betul atau tidak, bukan. Tak lain tak bukan mereka nak dengar tentang Islam, tentang apa yang dibawa oleh Nabi. Itu tujuannya untuk merendah-rendahkan agama itu sendiri. Itulah tujuannya, kan.
Jadi musuh Islam ni memang macam itu. Dari dulu sampai sekarang macam itu juga. Bukan mereka nak mendapatkan kebenaran, tetapi tak lain tak bukan ialah mereka nak merendah-rendahkan dan konon-kononnya nak mencari kelemahan agama Islam. Kadang-kadang terbalik pula, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia, akhirnya dia pula yang peluk Islam. Niat asal nak jadi musuh, tiba-tiba dah dapat hidayah. Tu dia. Inilah dia yang ada sebahagiannya berlaku sedemikian rupa. Tetapi ada golongan yang memang itulah kerjanya. Bahkan kadang-kadang ada sebahagian orang Islam yang jiwanya macam itu pula. Ini yang paling pelik sekali. Dia Islam tetapi dia sendiri pula memusuhi Islam. Tu dia. Jadi akhirnya mereka secara tidak sedar mereka merendah-rendahkan agama ini dengan mempertikaikan syariat, mempertikaikan apa sahaja yang Allah Ta'ala turunkan. Kan? Boleh ke macam ni? Boleh ke macam ni? Kau boleh tanya boleh pula, sedangkan perintah itu datang daripada Allah. Tu dia. Baik, balik di sini. Tujuan mereka tak lain ialah untuk merendah-rendahkan agama Allah Ta'ala. Dan mereka belum pernah dengar pun hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Sebab itu fasa ketika di Mekah ni 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah. Fasanya tak lain tak bukan ialah untuk membetulkan akidah. Sebab itu ayat-ayat Makiyah ni banyak merujuk kepada hal-hal yang bersangkutan dengan akidah, memperbetulkan akidah. Jadi itu yang menjadi pertikaian mereka. Lalu Allah sebut anin naba'il azim, iaitu yang mereka bertanya-tanya itulah tentang satu berita yang begitu besar. Berita yang besar ini ialah berita yang berkaitan dengan akhirat sebenarnya. Inilah berita yang besar. Kita kadang-kadang kita silap faham. Kita dengar yang sibuk yang paling penting dunia. Sedangkan akhirat itu yang lebih besar. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berusaha, kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, kata Allah. Kejarlah kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan untuk kamu di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Allah sebut akhirat dulu baru dunia, tapi kita pulun dunia dulu, akhirat belakang kira, kan? Dosa belakang kira, halal haram belakang kira, pulun dulu. Itu yang berlaku pada kita. Jadi Allah kata anin naba'il azim, yang mereka saling bertanya itu tentang satu berita yang besar, iaitu tentang apa? Tentang akhirat. Kita tengok An-Naba'il Azim, berita yang besar ini ialah maknanya berita itu bukan sekadar untuk didengar. Ada berita yang kita dengar je kan. Kita dengar tapi kita tak boleh buat apa-apa dan memang tak perlu buat apa-apa pun. Tetapi bila sebut An-Naba'il Azim, dia menggambarkan berita itu menyebabkan kita perlu mengambil satu tindakan, satu usaha untuk mempersiapkan diri kita bila tibanya waktu itu. Tu dia. Inilah dia akhirat. Akhirat ni bukan hanya kita tahu je. Tahu, beriman kepada akhirat, semua orang tahu. Jadi apa yang kamu buat? Tak buat apa. Satu hari Nabi SAW sedang bersama dengan sahabat. Ada sahabat, dia bangun, dia tanya, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Nabi teruskan kita kata pengajaran Nabi sehingga selesai. Lepas habis itu baru Nabi tanya, siapa tadi yang tanya tentang hari kiamat tadi? Lalu sahabat tu angkat tangan. Nabi kata, adakah kamu sudah mempersiapkan diri kamu untuk itu? Maknanya cerita tentang kiamat ni bukan kita nak cerita ramalan dia akan berlaku pada tahun 2027 tu. Teori yang mana 2027 tu? Ni 2024 lah. Kan? Ada teori tu. Siapa yang bagi teori tu? Syekh Yasin. Kenal Syekh Yasin? Tu seorang ulama yang buta Palestin. Dikira tu. Dikira daripada tahun 1947. Tak silap dikira. Dikira-kira ni kan. Tu jaga-jaga. Tapi tu ramalan je. Ramalan ni kan. Jadi maksud di sini bukan hanya penting untuk mengetahui bila, tetapi yang penting ialah persiapan kita. Jadi itulah maksud an-naba. Orang yang bila dengar ni, kita kena buat sesuatu. Tu dia. Itulah maksud An-Naba'il Azim. Kalaulah tidak perlu buat apa-apa, maka dia bukan berita yang besar. Berita yang besar ni menuntut kita mempersiapkan diri kita untuk pergi. Macam kita dengar amaran kata akan berlaku banjir kan. Air pasang lagi begitu kan. Gini-gini. Jadi kalau kita dengar badak tahu je, cari naah lah tu.
Tapi kalau sebut, oh ini penting ni, kita kena buat sesuatu, tu dia. Jadi buatlah apa yang patut, kan, buat macam-macam lah yang sepatutnya dibuat persiapan untuk banjir. Jadi maknanya itulah tindakan, mesti disusuli dengan tindakan. An-naba'il azim, maknanya kena ambil tindakan. Bukan dengar dah buat tak tahu, lantak engkau lah. Tak. Ini yang berlaku hari ini. Kita tengok, kalau kita tanya kebanyakan orang Islam, tanya, kamu percaya tentang pahala dan dosa? Ya. Kamu percaya tentang syurga dan neraka? Ya. Tapi habis kenapa kamu kekal dengan amalan perbuatan yang mendatangkan dosa? Relax lah bang, kita relax lah kan, tenang. Tu dia. Jadi sebenarnya inilah bahayanya. Dia tahu tapi dia buat tak tahu. Ya Allah ya Rabbi, berat sungguh kan. Tu dia. Kalau orang yang hisap dadah, kita tanya, kamu tahu tak bahaya dadah ni? Tahu bahaya. Oh bahaya tu, pendek umur sebagainya. Tahu. Habis kenapa hisap lagi? Slow-slow kata gitu kan, pelan-pelan. Tapi nampak? Dia tak ada satu dorongan yang mau menyebabkan dia bergerak untuk meninggalkan perbuatan tak elok dia. Itu dunia. Yang akhirat pun samalah. Orang yang berjudi, yang berzina, yang rasuah, yang menipu, nampak tu? Tak ada langsung tindakan dalam diri dia. Ini yang kena ada dalam kita sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Dan kena ingat bahawa an-naba'il azim ini ialah benda yang pasti berlaku. Peristiwa besar ini ialah perkara yang pasti berlaku, iaitu hari akhirat. Dan kita tengok Allah Ta'ala gandingkan, biasanya Allah gandingkan dalam Al-Quran dan Hadis, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kan? Dalam hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tengok dia gandingkan tu. Maknanya apa? Maknanya akhirat ini isu dan hal yang begitu penting. Sepentingnya kamu mengenal dan beriman kepada Allah, begitulah kamu juga wajib beriman kepada hari akhirat. Itu dia. Baik, itulah orang kafir, musyrikin Quraisy, bila dengar hari akhirat satu benda yang baru bagi diri dia. Begitu rupanya. Tapi mereka tak nak percaya. Mereka nak jadikan itu sebagai satu senjata yang mereka nak balas balik terhadap orang Islam dan terhadap Nabi SAW. Itu dia. Baik. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat ketiga, alladzihum fihi mukhtalifun. Yang mana orang-orang musyrikin Quraisy ini mereka tak setuju tentang hari akhirat. Dia tak percaya. Kan, mereka tak bersetuju, tak anda. Tu dia. Kan? Maknanya kalau tengok, mereka menafikan tentang hari akhirat. Bahkan dengan sebab penafian mereka itulah mereka mencipta sembahan-sembahan, buat patung, kan, patung berhala-berhala yang kononnya sebagai satu perantara antara mereka dengan Tuhan untuk menyelamatkan diri mereka daripada apa-apa juga perkara. Dia buat segala patung, segala sembahan-sembahan. Jadi mereka tidak bersetuju. Bahkan mereka mengadakan alat-alat tertentu untuk menyampaikan mereka daripada selamat daripada balasan di akhirat. Jadi maknanya dia selamatlah sebab dia ada berhala dia minta kat berhala. Kita tengok kadang-kadang bagaimana manusia boleh bercakap dengan berhala, kan? Pelik sungguh. Kan, cakap dengan berhala begitu begini, minta. Kalau ada agama pula minta dekat paderi, kan? Dia minta. Bahkan kita tengok tidak kurang juga orang Islam yang minta kepada kubur. Pergi kubur, minta kat kubur. Kadang-kadang pergi cium batu nisan kubur, minta dekat syekh itu, minta kat syekh ni, kan. Ataupun kita kata kadang-kadang istilahnya mereka bertawasul. Tawasul dengan itu, dengan ini, kan. Ini kena jaga-jagalah. Ulama sebut kita hanya boleh bertawasul melalui 3 cara. Yang pertama, bertawasul dengan Asma'ullahil Husna, dengan nama-nama Allah yang 99 tu. Kalau kita bertawasul dengan nama-nama Allah, dengan nama-nama dia, tak ada masalah, kan? Boleh. Yang kedua, boleh bertawassul dengan orang saleh yang masih hidup. Dah mati tak boleh. Pergi kat pulau besar kat Melaka, tu kubur tu orang saleh, kan? Atau mana-mana kubur lah, pergi minta tolong, kan? Tak mau. Soleh macam mana pun tak boleh. Walaupun mereka itu kubur Nabi, tak ada. Nabi tak ajar kita bertawassul, kan? Pergi kubur sana, kubur Nabi Hud ke, kat mana, dekat Yaman, kan? Pergi ni, tak ada. Apatah lagi tak kira siapa-siapa lah.
Kalau di Indonesia tu wali-wali apa, wali Songo tu kan. Tu. Tak betul semua tu. Kan? Tu dia. Kalau hidup boleh. Pula. Bertawasul dengan orang yang saleh masih hidup boleh. Ini berdasarkan apa? Iaitu berdasarkan peristiwa ketika satu peristiwa, iaitu sahabat-sahabat ni dia berdoa dan dia minta bertawasul dengan nama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni pakcik Nabi. Dia walaupun dia lewat peluk Islam, tapi dia adalah keluarga Nabi. Kan? Dia seorang yang saleh dan ada sahabat yang minta bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Maknanya ulama menjadikan ini sebagai hujah bahawa boleh bertawasul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Itu dia. Dan yang ketiga ialah bertawasul dengan amal saleh yang kita lakukan. Kita ada amal saleh, kita bertawasul dengannya, boleh. Berdasarkan kisah yang 3 orang yang berjalan dan mereka ini terperangkap dalam gua. Kan? Lalu ada suara mengatakan, kenapa kamu tidak berdoa dan bertawasul dengan amal saleh yang kamu lakukan? Lalu mereka doa dan akhirnya Allah Ta'ala bebaskan, keluarkan mereka daripada gua tu. Jadi berdasarkan itu boleh bertawasul. Tawasul hak lain tak boleh. Syekh itu, syekh ini dah mati lagi lah pula, tak boleh. Kan? Itu dia. Baik. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka bertawasul dengan berhala-berhala mereka. Kan? Dia sembah berhala. Kalau tengok macam mana, kalau tak ada berhala tu, sampai bila mereka musafir, mereka akan cari batu. Letak batu tu kan. Tu dia. Batu. Dan mereka akan minta kepada batu, letak 3 batu, sembah pada batu tu kan. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, adanya berhala-berhala yang besar. Dan sehingga ada yang disebut dalam Al-Quran. Al-Lata wal-Uzza. Ini di antara nama Al-Manat. Ini di antara nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Mana berhala-berhala ini berhala besar. Berhala besar yang terletak di pinggir-pinggir kota Mekah. Kan? Ada berhala perempuan pun ada. Kan? Berhala perempuan. Jadi maknanya itulah dia sembahan mereka. Jadi macam mana mereka nak beriman tentang hari akhirat, sedangkan yang mereka fikirkan itulah benda-benda yang maujud, yang nampak di hadapannya kan. Itu dia. Jadi mereka ini berselisih. Dia tak setuju tentang hari akhirat. Tak setuju. Ialah memang mereka tak hendak kan. Bila cerita bab hari akhirat, dia tak mau terima. Tak mau terima kan. Hari ini pun sama jugalah. Sehingga kan Allah Ta'ala gambarkan bila tanya tentang keimanan mereka, dia kata, kami dapati inilah yang dipegang oleh bapa-bapa kami. Kan? Mana mereka ni hanya ikut je. Dulu bapa dia, tok dia pegang macam tu, dia pegang macam tu. Bila minta mereka datangkan hujah dan dalil, mereka tak boleh. Tak boleh mendatangkan dalil, tak boleh. Jadi kita orang Islam ikut juga, kena belajar juga. Kena belajar. Kena ada asas kan. Jangan ikut semata-mata. Mungkin peringkat awal bolehlah nak jinakkan hati boleh, tetapi tetap kita kena belajar supaya kita tidak menjadi jahil dan sesat. Sebab itu ada yang mengatakan agama ni sama je agama. Kau agama apa pun sama, dia kata. Kita semua masuk syurga. Boleh begitu pula kan. Sampaikan satu kes hari tu yang bawa pergi dekat kuil dan sebagainya. Sampai dia ucap perkataan yang dia sendiri pun tak tahu apa yang dia ucapkan tu. Tu dia. Mana ada sama? Tak sama. Inilah dia fahaman jahiliah yang dahulu dah mereka dah pegang. Dia kata mereka berselisih tentang hal ni. Kan? Dia ingat habis di dunianya. Orang kafir, di antara pegangan mereka ialah mereka beranggapan bila orang tu mati, akhirnya roh dia akan pindah ke roh orang lain. Bayi yang baru lahir. Tu dia pindah pula. Kan? Jadi roh ni dia roh kita ni roh second hand lah. Roh second hand. Tak tahu second ke third ke apa, tak tahu kan. Sebab ada orang mati, bila mati, roh tu pun pindah ke yang bayi baru lahir. Orang lain mati pindah. Yang kalau roh baik, roh jahat, itu yang macam-macam tu. Akhirnya timbul pula kalau roh jahat tu jadi hantu. Itu yang melompat-lompat tu kan. Itu tidak ada asas langsung. Dan kalau kita tengok, apa yang kamu bincang ni macam mengarut sangat, tanpa ada hujah dan dalil. Kan? Tapi mereka tidak mahu menerima kebenaran. Ini kata Allah kata alladzihum fihi mukhtalifun, yang mereka persisihkan. Dia tak mahu terima kebenaran. Mari kita bincang, tak nak bincangkan. Dia pegang dengan apa yang mereka ikut dan dapati daripada tok nenek mereka. Kan? Sedangkan kita tak dengan dalil. Kan? Itu dia.
Baik. Lalu Allah sebut pada ayat keempat dan kelima, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Allah kata apa, tidak sekali-kali, mereka pasti akan mengetahui nanti. Mana Allah Ta'ala beri ancaman, cukup dah tu, cukup lah, nanti kamu akan tahu. Bila kamu akan tahu? Bermula daripada saat kamu mati. Setelah kamu mati, pada ketika itulah kamu akan tahu. Bahkan di ambang kematian pun Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada kamu. Cuba kita tengok bagaimana Fir'aun. Fir'aun laknatullah. Dia dalam keadaan dia perang, dalam keadaan dia memakai baju besi kan. Dia kejar Nabi Musa AS menyeberang Laut Merah. Laut Merah ni yang mana satu ni? Kalau kita tengok, kita mungkin tahu peta kan. Yang disebut Laut Merah tu ialah yang sebelah Jeddah tu, Jeddah kan, dan sebelah kiri Jeddah tu Laut Merah tu. Dia bawa ke sebelah sini ialah Afrika kan, Afrika. Jadi kalau kita kira tu luas kan, tu dia. Jadi Laut Merah yang Fir'aun tenggelam tu bukan tu, yang ni dekat Semenanjung Sinai tu, ataupun hari ni dibuat terusan kat situ. Tu dia. Jadi dia menyeberang situ. Seberang tu ialah Semenanjung Sinai. Letaknya apa ni? Bukit Tursina. Tu dia. Sebelah sini ni dia mungkin belah-belah dekat dengan, tak jauh daripada Iskandariah lah, ataupun Ismailiyah ke kat situ lah. Dia nyeberang situ. Jadi di situlah tempat tenggelamnya Fir'aun. Fir'aun tenggelam kat situ. Yang laut terbelah kan. Jadi di saat atau di ambang kematian Fir'aun, dah tenggelam, pakai baju besi kan, dah tercungap-cungap, barulah dia kata pada hari ini aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Dia ucap begitu. Maknanya ketika itu dia dah nampak dah, di ambang kematian dia, Allah Ta'ala dah buka dah kebenaran. Dia nampak dah, baru nak beriman. Tapi Allah Ta'ala tak terima dah. Kita kena ingat, nak bertaubat, boleh bertaubat. Pintu taubat sentiasa terbuka selagi belum berlaku dua perkara. Yang pertama iaitu bila nyawa kita tak sampai lagi ke halkum. Bila sampai halkum dah tak boleh dah. Kan? Itulah Fir'aun tu dah tercungap-cungap dah tu. Dan yang kedua ialah bila matahari sudah pun terbit daripada sebelah barat. Habis dah, tak boleh lagi bertaubat. Adapun sekarang ni masa banyak lagi. Siang boleh taubat, malam boleh, tak kira masa bila pun bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Bahkan kita pun selalu mengungkapkan istighfar selepas mayang kan. Kita istighfar, Allah Ta'ala suruh istighfar. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu itu zat yang maha pengampun. Maknanya kita kena banyakkan istighfar kan. Istighfar ni tuan-tuan, dia ubat bagi segala penyakit. Tu senang sebut. Kalau dulu orang jual minyak kan, ni minyak 1001 penyakit kan. Memang kita tahu, sekarang baru kita tahu bohong, dulu percayalah kan. Tapi istighfar dah, istighfar bagi semua penyakit. Penyakit dunia pun istighfar, penyakit akhirat pun istighfar. Banyakkan istighfar. Inilah dia ubat dia. Kan? Dibincang oleh ulama, hebat sungguh istighfar dia. Jadi kalimah dia tuan-tuan boleh baca yang pendek, astaghfirullah pun cukup dah. Ataupun nak panjang sekali tu sayyidul istighfar lah. Bacalah istighfar. Macam-macam penyakit Allah Ta'ala akan sembuhkan. Yang menjadi keperluan kita di dunia, apatah lagi di akhirat. Tu dia. Baik. Jadi kata Allah Ta'ala, ya nanti kamu akan tahu. Bila kamu akan tahu? Ya bermula daripada kematian. Pada ketika itu kamu dah pasti dah. Kamu sudah berada di dalam satu zaman ataupun alam yang disebut sebagai alam akhirat. Jadi tak boleh dah undur dah kan. Itu masalahnya, tak boleh undur. Kalau benda boleh undur buat semula tak apa lagi. Di dunia ni kadang-kadang kita gagal satu benda kan. Kita menyesal kita buat satu benda. Tapi tak ada masalah lagi. Selagi kat dunia ni tak ada masalah tuan-tuan. Kita buat satu benda meniaga, gagal, tak ada masalah, boleh mula balik. Kita belajar gagal, tak boleh ulang balik. Orang rumah tangga kadang-kadang rumah tangga gagal, boleh kahwin lagi, buat semula balik. Tak ada masalah di dunia ni. Dia boleh U-turn balik. Dia boleh U-turn balik. Tapi di akhirat, ya Allah, tak boleh dah. Kan? Tak boleh nak patah balik dah. Kekallah kamu di sana. Kamu duduklah di alam itu. Kamu hadaplah apa yang kamu hadap. Baik Allah kata kalla saya'lamun,
Sama sekali dia kata tidak, kamu akan tahu nanti. Lalu dia kata summa kalla sayalamun, dan dia kata pasti kamu akan tahu. Ini dalam bahasa Arab dia panggil sirah mubalaghah. Maknanya nak tunjuk sangat-sangat. Kamu jaga-jaga macam kita beri peringatan kepada orang kan. Kita bagi tahu dekat dia, kamu jalan dekat situ kamu jaga ada anjing. Kan kita bagi tahu dah. Kita bagi tahu semula, kamu jaga-jaga tu anjing di situ tu. Maknanya penekanan kali kedua tu nak membayangkan bahawa berita itu sangat-sangat dahsyat. Jadi Allah kata summa kalla sayalamun, kemudian kamu ketahui bahawa kamu akan tahu nanti. Kamu akan tahu tentang pembalasan yang Allah Ta'ala sediakan. Balasan Allah sediakan. Maknanya diingatkan begitu tentang akhirat, tentang neraka. Bahkan ada ulama menyebut bila diulang 2 kali itu menggambarkan yang pertama iaitu kiamat kecil. Apa dia kiamat kecil? Man mata faqad qamat kiamatuhu. Siapa mati maka berlakulah kiamat ke atas diri dia. Kan itu namanya kiamat kecil. Kiamat kecil dah berlaku dah. Satu lagi kiamat besar yang kita belajar iaitu yang ada tanda-tanda asyratus saah kan. Ada tanda kecil, tanda besar. Tanda kecil kebanyakannya sudah pun berlaku dan kita menunggu tanda besar saja. Allahu a'lam, tak tahulah. Itu yang ramalan tadi kan 2027. Tak ada 27, 2029. Ikutlah. Pandai komo lah gitu kan. Jadi yang penting persediaan kita. Jadi balik di sini Allah tegaskan tentang sampai ayat 1 hingga 5 ni tentang teguran, amaran Allah kepada orang-orang kafir. Baik, kita tengok huraian dulu kejap. Baru kita tengok huraian tu. Muka surat 11 tu kan yang di kitab. Adalah kaum musyrikin Mekah itu setiap kali berkumpul di dalam kelab atau rumah persatuan, mereka sentiasa sibuk membicarakan kebangkitan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul di kalangan mereka dengan membawa agama yang diserukan kepada mereka, menyebabkan mereka saling tanya menanyai. Jadi itulah dengar tentang Nabi Muhammad. Dia tak hendak tapi dia kena ambil tahu apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Padahal sebenarnya mereka kenal Nabi dan mereka sangat percaya kepada Nabi SAW. Sehingga satu ketika bila Nabi kumpulkan ahli keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dekat Mekah tu, dekat kaki Bukit Safa, Nabi panggil mereka. Nabi kata, adakah kamu percaya kepada aku? Kalau aku bagi tahu di belakang gunung ni ada tentera yang akan datang menyerang kamu. Lalu mereka kata, ya kami percaya kau sebab kamu ni, kami kenal kamu tidak pernah berbohong. Lalu Nabi SAW tegaskan, aku ni adalah Rasulullah. Allah utus aku kepada kamu ni untuk membawa khabar gembira dan khabar yang berbentuk ancaman. Lalu yang menyahutnya siapa? Abu Lahab, pakcik Nabi SAW. Dia kita kata dia bahasa kita pemaki lah, atau kataan yang tidak baik kepada Nabi. Tabba'alaka ya Muhammad, binasalah engkau atau celakalah engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, dengan sebab ini ke kamu kumpulkan kami? Lalu Allah Ta'ala membalas celaan Abu Lahab itu bila dia kata tabba'alaka ya Muhammad. Allah balas tabbat yada abi lahabin wa tabba. Itu dia. Celakalah atau binasalah kedua-dua belah tangan Abu Lahab. Isyarat kedua-dua belah tangan ni ialah usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dan termasuk isteri dia pun sama, sekepala kan. Suami dengan isteri, dua-duanya sekali masuk dalam senarai itu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya pembawa kayu api. Dia bawa kayu api nak bakar siapa? Bakar suami dia. Tu dia. Sebab dekat dunia dia asisten kepada suami dia untuk mengganggu Nabi SAW. Lalu Allah bagi dah, kamu ke akhirat pun kamu asisten juga, bakar laki kamu. Tu dia. Baik, jadi mereka percaya sebenarnya. Tapi bila tiba hal ini, mereka maknanya dia percaya Nabi tapi mereka tak mau menerima syariat atau ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tu dia. Tanpa ada hujah, tak boleh hujah, tak nak terima kan. Tengok, kalau kita tengok misalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh, Allah utuskan Nabi Nuh, kaum dia dah mula menyembah berhala. Bukan menyembah berhala zaman Nabi Nuh, dah orang dah sembah berhala dah. Allah utuskan Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh ni berdakwah kepada kaum dia dengan tempoh yang lama. Kita pun tengok Al-Quran sebut 1000 kecuali 50. Berapa tu? 950
50 tahun dia berdakwah. Kan? Kaum dia tak nak dengar. Sehingga Nabi Nuh AS, wallahu a'lam, kita nak bahasa apa, mungkin kurang sabar lah nak kata kalimah tu. Kadang-kadang kita nak ngata ke Nabi pula macam kau pandai lagi pada Nabi kan. Kurang sabar lah. Sehingga Nabi Nuh doa yang dahsyat kepada untuk kaum dia. Sebab apa? Sebab bila Nabi Nuh dalam doa dia mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Allah, setiap kali aku berdakwah kepada mereka, mereka masukkan jari dan telinga, tutup masuk jari telinga, tak dengar. Tu macam ejek lah, ejek kan, macam orang kita cakap ke orang masuk tangan. Tu dia kan, yaj'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Lepas tu yang ada pula yang lain ambil baju tutup muka, tutup, mana tak mau dengar, aku tak mau dengar kamu cakap apa. Begitulah mereka menghina Nabi Nuh AS. Sehingga akhir Nabi Nuh doa tu, di antaranya dia kata, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, jangan kau hidupkan seorang pun mereka. Jangan hidupkan seorang. Maknanya sangat dah kemuncak kemarahan lah tu kan. Allah tak tahulah kan nak kata, tapi marahlah. Kan, marah tu dia. Dia kata kalau kau biarkan mereka hidup, pasti mereka ini akan menyesatkan manusia. Dan kalau dia beranak pun, dia beranak anak-anak yang menyesatkan orang lain. So begitu sekali. Baik itu bila kita baca hadis tentang ketika manusia dihimpunkan di akhirat kan, cari, minta supaya segerakan syafaat, cari Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh, aku telah buat satu kesalahan. Kau pergi jumpa Nuh, dia kata. Jumpa Nabi Nuh. Nuh, dia adalah Rasul pertama yang diutuskan kepada umat dia. Pergi jumpa Nabi Nuh. Bila jumpa Nabi Nuh kata, aku ni telah melakukan perkara yang Allah Ta'ala murka kepada aku. Hari ni Allah sangat-sangat marah. Tidak pernah lagi Allah Ta'ala marah sebelum macam ini hari ini, dan selepas inilah kemuncak kemarahan Allah Ta'ala. Apa dia kesalahan? Aku doakan untuk kaum aku. Kan? Habis kan kita tahu kaum Nabi Nuh yang kufur itu tenggelam, termasuklah anak dia. Termasuklah anak tenggelam. Tu dia kan. Hanya beberapa orang, ratusan orang yang selamat naik kapal. Yang naik kapal tu baiklah, yang beriman. Termasuklah haiwan-haiwan dan naik kan. Yang kafir habis tenggelam. Patutnya lepas tu orang baik belakalah tinggal hidup kan. Balik zaman kita tengok macam-macam kan. Tu dia manusia. Jadi balik di sini, maknanya mereka bertanya-tanya tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW, padahal mereka tak mau beriman. Adakah Muhammad itu seorang ahli sihir, atau seorang penyair, atau tukang tenun, ataupun sudah gila ditimpa daulat ini kecelakaan oleh Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan kita. Mereka juga berbincang tentang kitab Quran yang dibaca oleh baginda. Apakah dia juga sihir atau syair atau alat untuk bertenung? Pendek kata, setiap orang mengata apa yang dia suka kata. Sementara itu Nabi SAW terus juga menjalankan tugasnya, menyampaikan perutusan Allah dengan panduan cahayanya yang menyinarkan pimpinan kepada manusia, iaitu kitab Al-Quran yang mulia. Jadi maknanya mereka, dia tak suka tapi dia dengar. Dia nak dengar juga apa benda cakap kan. Dan itulah yang jadi perbincangan kepada mereka, dan mereka membuat telahan yang macam-macam, bahkan tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itulah yang nak tunjuk hebatnya pakcik Nabi, orang yang berdiri teguh mempertahankan Nabi, Abu Talib kan. Bila datang orang Quraisy ni rasa segan, sebab Abu Talib ni anak kepada Abdul Muttalib, orang yang diseganilah. Bahkan keluarga mereka daripada keluarga Bani Hashim ni keluarga yang dimuliakan. Minta tukar Nabi dengan yang lain. Boleh tukar tak? Tukar, kamu bagi Muhammad kat kami bagi orang lain. Oi, cerdik menor kamu ya. Kata, kamu suruh aku bagi anak saudara aku kat kamu nak bunuh dia, kemudian kamu bagi orang lain pula sebagai ganti. Tu dia. Mereka cuba maknanya nak menyekat Nabi. Tapi bila Abu Talib jumpa dengan Nabi SAW, Nabi tegaskan, dia kata, wahai pakcik, kalaulah letakkan bulan sebelah kanan, matahari sebelah kanan dan bulan sebelah kiri aku ni, maknanya dengan tujuan azab, untuk supaya aku berhenti kerja ini, katanya takkan berhenti walaupun dikenakan azab yang seteruk itu.
Jadi maknanya mereka ni mengintai-ngintai sehingga akhirnya mereka tengok apa kena Nabi ni kan, orang yang kena sihir dan sebagainya. Ini tuduhan-tuduhan mereka kerana mereka tidak ada hujah. Orang ni sebenarnya bila dia tak ada hujah, dia attack peribadi. Dia attack peribadi. Itu masalah dia. Hari ni pun macam itu juga. Bila tak ada hujah, okey, apa hujah kamu? Tak ada hujah. Jadi dia nak matikan watak dan hujah tu, dia attack peribadi orang itu. Nabi SAW juga tidak terlepas daripada keadaan ini. Tuduh Nabi seorang penyair, Nabi seorang gila, Nabi seorang ahli tok dukun. Bahkan bila dah tak ada point, dia ejek Nabi. Dia kata, mereka jumpa Muhammad, mereka ejek Nabi, kata, bitru ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu ni pupus. Kenapa dia sebut Nabi pupus? Sebab Nabi SAW kita tahu Nabi ada 7 anak. 7 anak. Daripada 7 tu 3 laki-laki. Anak laki-laki Nabi SAW yang tua sekali namanya Qasim. Qasim. Iaitu Nabi dikunyahkan sebagai Abul Qasim. Anak laki-laki Nabi SAW semua meninggal. Semua meninggal. Kita tahu anak laki-laki ni dia bawa nama kita. Anak perempuan dia tak bawa nama kita. Dia bawa nama besan kita. Kan anak kita ada cucu ada cucu, tak kira laki ke perempuan kan. Cucu dia bin anak laki-laki kita. Anak laki-laki bin kita. Jadi dia bawa nama kita. Sedangkan Nabi SAW tak ada anak laki-laki. Kan, tak ada anak laki-laki. Jadi nama Nabi itu akan tercecer dari sudut salsilah. Tak ada. Baik itu musyrikin Quraisy ejek. Digunakan itu alasan untuk merendahkan Nabi. Dia kata, bitru ya Muhammad, kamu ni pupus lah. Mana sampai satu masa orang tak sebut dah nama kamu. Sebab hilang kan. Lalu Allah Ta'ala balas dengan Allah menyebut, kata, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghina engkau itulah orang yang pupus daripada kebaikan. Itu dia. Jadi dia attack peribadi. Inilah perangai orang Quraisy. Bahkan ni perangai orang hari ni lah. Dia attack peribadi. Dia tak tengok hujah. Attack peribadi kan. Dia nak matikan watak. Itulah kerja mereka. Baik. Tapi Allah Ta'ala perteguhkan Nabi dengan Al-Quran. Nabi terus menjalankan dakwah. Sudah tentu pengajaran Rasul menerangkan pokok-pokok keimanan, iaitu tauhid, kenabian dan adanya hari kebangkitan, tidak dapat mereka terima. Bahkan mereka sangkal kerana dalam anggapan mereka, apabila orang telah mati, habislah cerita. Umurnya ditelan zaman dan tubuhnya ditelan bumi. Itu dia. Jadi itulah yang mereka pegang. Kan kita baca surah Yasin, ada musyrikin dia pegang tulang tu genggam sampai hancur. Kata ni, adakah Allah akan hidupkan balik kan? Lalu Allah ajar dalam surah Kul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah Ta'ala akan hidupkan balik. Allah Ta'ala akan hidupkan balik sebagaimana Allah menghidupkan pada kali pertama. Itu dia. Jadi maknanya mereka memang tak percaya tentang kebangkitan. Memang kalau gunakan akal, memanglah dah mati. Kan, dah mati. Mana nak pergi kan kita? Jadi kalau bincang bab akhirat ni, dia benda gaib kan, benda gaib. Dia satu benda yang kita di luar daripada ilmu kita, melainkan kalau Allah terangkan dalam Al-Quran dengan hadis baru kita tahu. Kalau guna logik akal kita habis kan. Tu dia. Kan kadang-kadang cuba contoh orang mati kan, orang mati ni, dia mati, kemudian sebelah dia kosong lagi kubur, kosong. Ini booking ni, booking kubur untuk bini dia. Jadi kalau bini dia mati besok, boleh dia duduk sebelah-sebelah dah gitu kan, boleh dia sembang-sembang ke apa ke. Tengok otak manusia ni sampai begitu sekali dipikirkan. Kalau dia kadang-kadang dia mati sebelah tu member dia kan, ni kubur member dia. Dia eloklah selalu minum kopi sama-sama kat kedai. Jadi dalam kubur tu boleh dia sembang. Pasal kita pakai otak hidup, orang hidup kan. Padahal ni alam lain, alam ghaib. Alam ghaib ni dia bukan macam logik akal kita, tak sama. Sebab itu soal kebangkitan, bila Allah Ta'ala nak hidupkan itu di luar daripada pengetahuan kita. Kan kita tak perlu nak bincang, tak perlu, sebab di luar batasan akal kita kan. Kalau kita bincang besok-besok, lala sengit kepala kita. Sengit kepala kita pasal nak jadi cerdik benar kan. Itu dia. Baik. Ada pula anggapan bahawa yang dibangkitkan hanyalah roh sahaja, bukannya jasad yang telah hancur luluh menjadi tanah. Boleh jadi ada juga setengah kaum musyrikin
apabila bertemu dengan salah seorang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beriman, dihujani dengan berbagai-bagai pertanyaan mengenai pokok keimanan itu dengan cara memperolok-olok dan mengejek-ngejek mereka, maka turunlah ayat ini sebagai jawapan untuk menerangkan salah faham mereka dan menolak pendustaan mereka, serta memberikan hujah-hujah yang diperlukan bahawasanya Allah berkuasa membangkitkan mereka sesudah mati, sesudah tubuh menjadi tanah, sesudah berkubur di dalam tanah, dalam perut binatang buas, tenggelam di lautan, menjadi makanan ikan, atau terbakar menjadi abu kemudian hilang diterbangkan oleh angin. Jadi maknanya manusia di zaman jahiliah, bahkan hari ini, bila mereka menggunakan logik akal mereka, akhirnya mereka akan tersasar, kerana perkara gaib ini hanya dalam ilmu Allah Ta'ala, kan? Itu dia, kita tak tahu. Bahkan Nabi SAW hanya mengetahui perkara-perkara yang diberitahu oleh Allah. Mana yang Allah tak beritahu, Nabi SAW pun tak tahu, ya, Nabi SAW pun tak tahu. Jadi begitulah bila mereka mendengar tentang Nabi, hal-hal berkaitan dengan hal hari akhirat, mereka perlekehkan Nabi SAW, jadikan ini sebagai satu permainan. Memang kalau nak hujah dengan akal memang tak boleh sampai, kan? Tetapi adalah sedikit gambaran-gambaran berdasarkan apa yang ada di dunia ni yang boleh kita jadikan sebagai iktibar. Bagaimana ada benda-benda pokok misalnya dia mati, kan? Tanam pokok kemudian dia mati, kita biar lama-lama naik, cambah pula. Bawah tu dia punya anak-anak dia begitu banyak sekali, kan? Begitulah contoh gambaran tentang bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang mati, yang boleh kita tengoklah. Tapi hakikat tentang manusia itu sendiri, bila manusia itu dah mati, bagaimana Allah bangkitkan, ini satu benda yang tak mampu kita nak jawab, sebab dia sudah berada di alam lain. Alam lain, kan? Itu dia. Bila alam lain ni, kita duduk di satu alam yang lain, kita nak cerita tentang alam lain, memang satu benda yang sulit, kan? Satu benda yang sulit. Manusia mungkin boleh mengkaji bila baby duduk dalam perut mak dia, kan? Boleh buat kajian. Hari ni dengan teknologi sains, kita boleh tengok bagaimana dia duduk dalam perut, begitu duduk begini, kan? Sampai orang boleh ambil gambar isap jari dalam perut. Dalam perut dia isap jari, padahal dia bukan makan kot mulut pun, dia makan kot tali pusat, kan? Tapi dia boleh isap jari lagi. Boleh teknologi hari ni. Tapi sebelum itu boleh tak manusia kaji? Macam kita, katakan umur kita sekarang umur 40 tahun. Mana kita ada kat mana masa 42 tahun yang lalu? Di mana kita? Kita pun tak boleh jawab, kan? Kalau tanya 100 tahun yang lalu, kamu di mana? Tak boleh jawab. Sebab ini bukan kita berada, kita tak tahu di mana kita, tapi kita yakin ada, kan? Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah bertanya kepada ruh, kan? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ruh-ruh menjawab, bahkan wahai Tuhan, kami bersaksi bahawa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita ni tak boleh nak kita kata nak mendapat satu gambaran yang jelas tentang akhirat, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi. Allah bagi banyak itulah kita pegang. Jangan lebih-lebih. Kenapa tak boleh lebih? Sebab Allah bagi had macam itu. Kalau kau lebih-lebih sangat, akhirnya takut kita akan sesat. Kita akan gunakan akal kita. Bayangkan kita kata orang bila dia mati, kita hantar ke kubur, tanam dia, kan? Itu orang yang mati, yang ada jasad dia. Bagaimana orang yang mati tidak ada jasad? Yang mati hancur, kena makan binatang, jasad pun tak ada. Kita tahu dia mati. Mana kubur dia kat mana? Kita pun tak boleh jawab. Itu dia, kita tak tahu. Jadi bagaimana kebangkitan selepas itu pun kita tak tahu. Hakikatnya semua Allah Ta'ala dah atur dah, kan? Cuma yang kita tahu ialah Allah kata, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Tiupan sangkakala yang kedua tu ialah satu tiupan yang kuat, yang begitu kuat bunyinya, tiba-tiba semua bangkit dan datang menuju kepada kami. Jadi dia datang, semua datang. Faham? Allah Ta'ala bangkitkan semua. Habis yang kena makan di binatang buas, yang tanam dalam kubur, yang tenggelam, yang hancur dengan kapal terbang, apa semua datang. Itu dia. Inilah yang dinamakan alam ghaib yang kita tak tahu sebenarnya, di luar daripada perbincangan kita. Jadi musyrikin Quraisy menggunakan logik akal mereka dalam hal-hal begini, tujuannya
untuk merendah-rendahkan Islam. Hakikatnya mereka langsung tak ada gambaran tentang itu. Allah jadikan akhirat ni sebagai satu lambang keadilan Allah. Nak menghisap manusia. Apa saja pekerjaan manusia, nikmat yang Allah beri, semua Allah Ta'ala akan hisap ketika di akhirat besok. Inilah sebab itu Allah wujudkan hari akhirat itu. Itu dia. Jadi kita sempat baca ayat 1 sampai ayat 5 lah. Dan kita baca huraian situ sampai muka surat 12. InsyaAllah nanti kita akan sambung lah pada pertemuan yang akan datang. Bermula daripada ayat 6 sehingga ayat 12 tu, ayat 16, dan juga syarah atau huraian yang ada di sini. Wallahu alam. Sampai situ. Sebelum akhir, tuan-tuan ada nak tambah ataupun nak tanya, nak kongsi, silakan kalau ada. Tak ada. Jadi kata ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan yang berterusan kepada kita dan juga menjadikan kita ini cinta kepada Al-Quran, kuat keyakinan kita kepada hari akhirat, dan yang penting persiapan, mempersiapkan diri kita. Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu orang yang selalu menghitung diri dia dan membuat persiapan untuk kehidupan selepas kematian. Jadilah orang yang cerdik. Kan, orang yang cerdik ni dia siap bekal dia sebelum dia menemui Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matruda wa la mahruma. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله.